Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'al al-hazana in syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berbahagia Tuan Imam Barisan Ahli Jabatan Kuasa Masjid Setia Alam, ahli jemaah, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmatnya, kita pada malam ini dah masuk hari yang ke-5 daripada Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, tuan-tuan. Dan seperti mana yang kita ketahui, bila kita masuk bulan Rabiul Awal ini, kita menjadi satu kebiasaan kita untuk mengingati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingati ni bukan maksudnya mengingati biasa, tuan-tuan, tapi kita cuba untuk menambahkan lagi semangat cinta kasih kita kehadrat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga cinta kasih kita, mahabbatuna tijahu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kasih kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan, tuan-tuan. Dan cinta kasih kita kepada Nabi ini mesti mengatasi segala-galanya, lebih daripada pasangan hidup kita, lebih daripada anak-anak kita, lebih daripada ayah dan bonda kita, kerana lebih daripada diri kita sendiri, tuan-tuan. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seorang kamu sehingga aku dijadikan, sehingga aku disayangi lebih daripada kasih sayang beliau terhadap ayahnya, terhadap anak-anaknya, terhadap mana-mana manusia di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, tuan-tuan. Begitulah bagaimana Nabi mendidik kita semua. Cinta kasih kita yang utama selepas Allah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita abadikan dalam setiap syahadah kita, tuan-tuan. Tak kala kita solat, pastinya syahadah akan kita perbaharui, akan kita sebut syahadah tersebut, akan kita selami syahadah
dalam setiap ibadah solat kita, dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir tuan-tuan, dan dalam syahadah kita yang kedua wa anna Muhammadan Rasulullah ni bermaksud apa tuan-tuan? Bahawa antara mutatallibat, antara lawazim, antara tuntutan orang yang berikrar dengan syahadah ini, ia mestilah meletakkan kasih sayang yang total kepada baginda Nabi SAW. Dia kena pertahankan baginda Nabi SAW sebagaimana dia mempertahankan keluarganya, ayah ibunya, anaknya, isterinya dan segala yang beliau kasihi tuan-tuan. Jadi itulah bagaimana didikan baginda Nabi SAW, dan antara didikan yang baik adalah Nabi SAW ajar kita semua tuan-tuan untuk membaca dan mengambil pengajaran daripada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Alangkah baiknya tuan-tuan, kita ni masih awal lagi, Rabiul Awal kan, masih awal lagi tuan-tuan. Kalau ada masjid-masjid dan surau-surau, setiap kali lepas habis solat tuan-tuan, 5 waktu, khas untuk bulan Rabiul Awal, kita baca hadis Sahih Bukhari tuan-tuan. Kalau bulan Ramadan, rasa berdosa kalau kita tak khatam Quran. Betul tak Tuan Haji? Kan? Rasa berdosa. Paling kurang kita usahakan juga khatam Quran, sebab tu buat tadarus. Kan? Nak bagi semangat, kalau boleh bulan Ramadan khatam Quran. Tapi tuan-tuan dan puan rahimakumullah, bagaimana pula dengan mengkhatamkan hadis-hadis Nabi? Pernah tak kita terfikir? Sedangkan kita dah seringkali berkenalan dengan kitab-kitab hadis. Kitab-kitab hadis yang biasa kita dengar kan, Sahih Bukhari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Sitah yang kita sebut tu tuan-tuan. Setiap imam-imam tu tuan-tuan, dia mengumpulkan hadis-hadisnya. Kitab-kitab hadis tuan-tuan, matan hadis dan terjemahan dia. Kan cantik kalau boleh sempena Rabiul Awal ni, awal-awal Rabiul Awal ni, kita baca hadis-hadis Nabi, khatamkan Sahih Bukhari. Paling kurang kalau orang tanya, kitab hadis mana yang kau kenal? Sahih Bukhari. Pernah baca? Pernah baca. Kan? Jadi ini antara usaha kita tuan-tuan. Bila masuk Rabiul Awal ni tuan-tuan, bukan hanya sekadar selawat, bukan hanya sekadar membaca burdah, bukan hanya sekadar berzanji. Bagus tuan-tuan semua tu, mengenangkan Nabi. Tapi kita jangan lupa, kita bukan sekadar nak mengenang Nabi, tapi kita nak mengembali balik melihat apa yang telah warisan yang paling utama yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita, iaitu himpunan hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis, antara Imam Bukhari tuan-tuan. Jadi amat baik, saya galakkan sangat-sangat tuan-tuan, untuk tuan-tuan baca hadis-hadis Nabi SAW, baca matan hadis dan terjemahannya tuan-tuan. Tak ada masalah. Kalau hadis tu panjang, baca satu hadis sudahlah. Kalau hadisnya pendek, bacalah 3-4 hadis. Dan kalau boleh, khatamkan kitab hadis yang tertentu. Yang terbaik Sahih Bukhari lah. Kalau Sahih Bukhari itu panjang sangat, sebab kita ni memang adat sikit suka ambil yang pendek-pendek, ambil yang ringkas-ringkas. Ambillah Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan daripada Sahih Bukhari. Nak pendek lagi, ambillah himpunan hadis-hadis 40. Kan? Himpunan hadis 40 Imam Nawawi. Kan ada 40 hadis dikumpulkan. Sekarang ni bukan hadis 40 Imam Nawawi, ada banyak lagi hadis-hadis 40 tuan-tuan. Hadis 40 yang mempunyai tema yang sama. Hadis 40 nilai-nilai murni. Hadis 40 OKU pun ada. Ada seorang asatizah tu, dia kumpul hadis 40 hadis berkenaan dengan OKU. Allahu Akbar. Hadis 40 berkenaan dengan kepimpinan. Baru-baru ni sebelum PRU, sebelum PRN tuan-tuan, keluar hadis tu.
nak mengajar YB supaya bila dah menang nanti kan berpeganglah kepada hadis-hadis, saranan hadis-hadis tersebut. Jadi banyak hadis-hadis yang boleh kita ambil tuan-tuan untuk kita hidupkan bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan. Jadi saya menggalakkan sangat-sangat tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, sempena bulan Rabiul Awal ni tuan-tuan, kita perkayakan, kita suburkan, kita hidupkan, kita perkenalkan kepada masyarakat siapakah dia Imam Bukhari itu. Kita perkenalkan kepada masyarakat siapakah para sahabat yang menjadi yang banyak mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu taala anha dan berbagai-bagai lagi lah, dan para sahabat yang lain tuan-tuan. Yang paling baik mengenali akan imam-imam yang mengumpul hadis-hadis Nabi SAW. Ini antara yang mabda', yang saya rasa ini merupakan antara sunnah yang baik tuan-tuan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, sunnah yang baik itu satu ikutan yang baik tuan-tuan. Jadi kita baca hadis, memperbanyakkan baca hadis, khatam kita hadis dalam bulan Rabiul Awal ni sunnah yang baik. Falahu ajruha, bagi dia pahala, wa ajrun man amila biha ila yaumil qiyamah. Kalau kita mulakan benda ni tuan-tuan, katalah kalau Masjid Setia Alam ni memulakan sunnah ni tuan-tuan, dan diikuti dengan semua surau-surau dan masjid-masjid di sekitar kita ni tuan-tuan, maka orang yang memulakan ni akan mendapat pahala sampai hari kiamat tuan-tuan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, pada malam ni kita bukan nak cerita pasal hadis tuan-tuan. Saya sebagai mukadimah, pada malam ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan 40 ciri-ciri ajaran sesat tuan-tuan. Berkenalan dengan ajaran sesat yang tidak ada penghujungnya, daripada di bibit permulaan Nabi nak wafat lahirnya, gerakan-gerakan ajaran sesat ni sampai ni tuan-tuan, sampai sekarang ni tuan-tuan, tak putus-putus ajaran sesat ni. Dan kita amat sukar nak sabitkan kesalahan mereka. Dapat tangkap tapi naik mahkamah tak boleh nak. Ada yang mampu kita untuk sabitkan kesalahan, ada yang kita terlepas tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, Jabatan Agama Islam, pejabat-pejabat jabatan mufti kita cukup proaktif tuan-tuan. Bila dapat aja mengesani akan ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada akidahnya sebenarnya, mereka akan apa? Mereka akan kaji dan akhir mengeluarkan fatwa akan pengharaman ataupun kesesatan ajaran tersebut. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, yang kalau tuan-tuan sedia maklum tuan-tuan kan, antara ajaran sesat yang terakhir sekali adalah ajaran Sihak kan. Sihak, S-I-H-U-L-K. Sihak tuan-tuan, ajaran Sihak ni adalah satu ajaran yang dibawa oleh seorang yang bernama Suhaimi itu nama dia, dan dia telah merekrut ramai pengikut-pengikut dia, sehingga dia ajar pengikut-pengikutnya untuk mengeluarkan statement, untuk mengeluarkan pengakuan-pengakuan. Pelik tuan-tuan, orang yang mengamalkan ajaran sesat ni, kita biasanya buat underground tuan-tuan. Kita kalau boleh buat jauh daripada orang, ini dia ajar, dia rekrut dia punya orang-orang dia untuk keluar statement dengan penuh bangga, seolah-olah kita yang sesat, dia yang betul. Dan keseluruhan pengikut-pengikut mereka ni tuan-tuan, kita bila dia keluar je dalam video, kita carilah. Bila cari rupa pun dah terlepas ke Auckland, New Zealand. Jadi dia buat perkampungan dia kat sana, dia bawa ajaran dia kat sana pula. Dan bila dia bawa ajaran kat sana, komuniti umat Islam kat sana pula bimbang. Dia siap buat syarikat, dan dia jadikan Auckland, New Zealand ni, saya tak ingat nama kampung tu, tapi di Auckland, di situlah dia mengumpulkan semua pengikut-pengikut dia tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat pengakuan-pengakuan setiap pengikut-pengikut Sihak ni tuan-tuan, kesemuanya berada di sana tuan-tuan. Jadi ini antara modus operandi mereka. Sebab mereka tahu bila mereka pulang ke negara, mereka akan disoal siasat. Jadi kebanyakan mereka ni seolah-olah macam berhijrah
dan mengeluarkan statement tu supaya apa? Supaya netizen akan react daripada pengakuan-pengakuan mereka. Tak ada netizen yang sokong tuan-tuan. Semua yang komen tu tuan-tuan, semua yang marah, semua yang cerca dan sebagainya, dan ini menjadi bukti kepada mereka untuk mendapat suaka politik tuan-tuan, untuk mendapat perlindungan daripada kerajaan New Zealand tuan-tuan. Ini antara modus operandi mereka lah tuan-tuan, yang dilakukan oleh puak-puak ni. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, pada malam ini kita akan masuk ciri yang ke-21 tuan-tuan. Ciri yang ke-21 daripada ciri-ciri ajaran sesat. Ajaran sesat ni keras sikit dengarnya. Sekarang ni biasa kalau di Selangor ni kita menggunakan tema baru, namanya ancaman akidah. Ada setengah tempat namakan penyelewengan, ajaran yang menyeleweng. Ada juga Jadi apakah ciri yang kita nak bincangkan pada malam ini tuan-tuan? Antaranya disebut kat sini fahaman yang mengajar agar sesuatu tempat dibuat pusingan tawaf. Contohnya, sesebuah kubur ditawafkan kadang-kadang dikatakan sebagai ganti kepada tawaf di Kaabah. Ini kita nak cerita pasal tawaf kubur tuan-tuan. Tawaf kubur juga adalah antara aktiviti-aktiviti yang digunakan oleh ajaran sesat sebagai cara untuk menzahirkan cara amalan-amalan mereka tuan-tuan. Dan kita tahu tuan-tuan bahawa asalnya tawaf ni wal yatawafu bil baitil atiq kan. Tawaf ni hanya kita bertawaf dekat Kaabah Al-Musharrafah saja. Kita bila kita sebut tawaf je, semua orang akan membayangkan bahawa tawaf ini hanya dilakukan di mana? Di Baitullah Al-Atiq, di Baitullah Al-Haram tuan-tuan. Dan tidak ada istilah tawaf pusing Masjid Setialang, tak ada. Tawaf mengelilingi apa lagi? Apa sajalah tuan-tuan tak boleh tawaf. Ini kan lagi kita tawaf kubur tuan-tuan. Sedangkan kalau kita tahu bahawa kubur ini tuan-tuan adalah tempat yang untuk disemadikan jenazah, dan kita memang digalakkan untuk menziarahi kubur. Namun begitu, kubur ini bukanlah tujuannya untuk kita membesarkan, ataupun kubur ini bukan tempat kita mengambil tabaruk dan sebagainya. Maka dengan tujuan ini tuan-tuan, kalau kita lihat kan, ada fahaman yang mengajak agar kubur tertentu diziarahi dan dilakukan upacara tawaf. Tawaf 7 kali, maka ke sana dan ke sini mencari kubur wali-wali tertentu untuk dia diziarahi dan ditawafinya tuan-tuan. Kalau di Yaman tuan-tuan, ada satu kubur tuan-tuan, namanya kubur Nabi Hud. Pada hari-hari tertentu saya dimaklumkan pada 15 Syakban dan pada 10 Muharram akan beramai-ramai pergi ke kubur ni untuk tawaf. Tawaf kubur Nabi Hud. Saya pernah pergi ke Mesir tuan-tuan, dekat sebuah masjid namanya Masjid Husain. Masjid Husain ni pun dalam Masjid Husain ni ada satu kubur tuan-tuan, yang dikatakan bahawa kepala Sayyidina Husain ada di situ, ataupun ceraian badan Sayyidina Husain ditanam di kubur tersebut. Dikatakan, wallahu ta'ala alam, betul tak betul. Tapi kumpulan-kumpulan, ada beberapa kumpulan, kalau datang ke masjid tu pasti akan menuju ke kawasan kubur tu dan bertawaf. Walaupun kubur tu nampak macam dekat bilik kan, ada satu bilik sebelah kanan contohnya kan, ada satu bilik, dalam bilik tu ada kubur. Jadi orang tu masuk, dia pusing ikut tawaf, buat tawaf 7 kali, lepas tu dia keluar. Ada juga tuan-tuan. Ini semua antara perkara-perkara yang dilarang tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan puan-puan rahimakumullah? Kerana kita sedia maklum tuan-tuan, kubur ini tidak boleh kita
jadikan sebagai tempat untuk beribadah. Dan kita lihat banyak sekali yang berlaku, bukan sekadar di mana, bukan sekadar di Yaman sahaja, tapi kalau di satu tempat yang bernama Karbala, tuan-tuan. Di Karbala ini juga ramai yang datang menziarahi akan kubur-kubur, antaranya kubur Sayyidina Husin, tuan-tuan. Mereka datang, mereka usap-usap kuburan tersebut. Ada di antara mereka yang sujud di depan kubur tersebut. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ada di antara mereka ini yang cuba untuk menambah-nambah, tuan-tuan, ataupun mereka akan hadis-hadis menguatkan lagi bahawa pentingnya menziarahi kubur Sayyidina Husin ni. Sampaikan ada antara hadis-hadis palsu yang mereka reka-reka, tuan-tuan. Antaranya, barang siapa yang menziarahi kubur Husin, barang siapa yang menziarahi kubur Husin dengan penuh keinsafan, maka lebih baik daripada beliau melaksanakan ibadah haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis pertama, kan? Hadis kedua, dia kata barang siapa yang menziarahi kubur Sayyidina Husin, maka pada ketika itu ziarahnya itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah haji dan umrah 10 kali yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disusuli lagi lah, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 100,000 sekali. Dan hadis yang paling tak boleh terima akal, tuan-tuan, dia kata apa? Barang siapa yang menziarahi kubur Husin dengan penuh keinsafan, seolah-olah beliau berjumpa dengan Allah di Arash. Itu memang lebih lah. Tapi itulah, walaupun hadis itu hadis maudhu, tuan-tuan, ramai yang terkesan, ramai yang baru-baru ni kalau kita lihat, tuan-tuan, pada setiap 20 Safar, tuan-tuan, mereka akan beramai-ramai berjalan kaki daripada Najaf ke bumi Karbala sejauh 96 km, tuan-tuan. Jalan kaki beramai-ramai. Sepanjang jalan tu mereka akan diraikan oleh orang-orang kampung, tuan-tuan. Ada yang bagi air, ada yang bagi teh, ada yang bagi makan dan sebagainya, ada yang bagi buah, sepanjang jalan sampai ke bumi Karbala, berjalan ramai-ramai untuk menziarahi Sayyidina Husin, tuan-tuan. Ini antara yang cuba mereka hidupkan semula. Dan lebih teruk lagi, tuan-tuan, bila kita melihat ziarah kubur ni, tuan-tuan, bukan sahaja berlaku di luar negara, di dalam negara kita sini pun banyak berlaku, tuan-tuan. Kita kadang-kadang ada di antara kumpulan-kumpulan ni yang baru-baru ni, kalau tuan-tuan lihat kan, apa yang berlaku dekat mana? Dekat kubur Tok Kenali, kan? Yang ada yang duk berjoget depan kubur Tok Kenali tu, kan? Sampaikan akhirnya kawasan kubur tu terpaksa ditutup. Kerana apa? Kerana berlakunya benda-benda yang khurafat di dalam kubur Tok Kenali. Ini antara yang kita kena hati-hati, tuan-tuan. Jangan sampai tahap kita nak melakukan amal ibadah, tapi setiap amal-amal yang kita lakukan itu akan tertolak, sebab ia dikira sebagai bid'ah, tuan-tuan. Bid'ah yang kita bimbang juga, kalau keterlaluan dia boleh membawa kepada syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, tuan-tuan, yang biasa sangat-sangat berlaku dekat mana? Dekat Melaka. Melaka kat mana? Dekat Pulau Besar, tuan-tuan. Pulau Besar tu dulu sampai sekarang, tuan-tuan, dia memang kat Pulau Besar tu ada kawasan kubur, tuan-tuan. Dan pada hari tertentu akan ramai orang datang ziarah, siap bawa kambing, siap menyembelih kambing dekat kawasan kubur tu, tuan-tuan. Dia ada seolah-olah ada satu pesta pemujaan. Dan setiap kali berlakunya hari tu, kuasa Jabatan Agama Islam Melaka akan turun untuk mencegah daripada perkara-perkara khurafat ini untuk berlaku, tuan-tuan. Ini antara yang kita kena jelaskan, bahawa sesungguhnya kubur ni, tuan-tuan, hanya tempat kita menziarahi, tuan-tuan, untuk kita memberi kesedaran kepada kita akan kematian itu sendiri. Dan
kubur tidak boleh dijadikan tempat untuk mengambil berkat. Orang dah mati tuan-tuan. Orang mati tak boleh bagi apa-apa manfaat kepada kita. Lepas tu kita dilarang untuk berdoa menghadap kubur. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi kan, kalau ada je orang yang angkat tangan, kita diminta untuk bagi salam tuan-tuan. Tapi kalau ada yang angkat tangan seolah macam nak berdoa, nanti ada je syekh yang akan suruh kita ubah arah doa kita. Bukannya menghadap kubur Nabi, tapi menghadap kiblat. Ini antara yang biasa berlaku, dan kita perlu cuba usahakan, ikhtiarkan diri kita agar tidak tergolong di kalangan mereka yang menziarahi kubur dengan hasrat untuk mendapat berkat ataupun untuk berdoa ataupun untuk mendapatkan sesuatu daripada kubur. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Ada golongan yang menziarahi kubur tuan-tuan, dan kemudian bertawaf mengelilingi kubur tersebut. Malah lebih dahsyat lagi, ada yang sujud dengan meletakkan dahi ke arah kubur dan membelakangkan kiblat. Lebih dahsyat lagi, ada yang bersolat sunat 2 rakaat dengan menjadikan kubur sebagai kiblat. Itu pun ada juga. Jadi akhirnya kubur ni dijadikan seperti kiblat lah, tempat kita meminta. Selain amalan tawaf di kubur, ada juga fahaman agar berdoa meminta kepada ahli kubur. Maka ziarah kubur dilakukan dan berdoa di sisi kubur, berdoa kepada ahli kubur agar ahli kubur mengabulkan permintaan doa mereka. Kalau sakit, maka doa kepada ahli kubur agar sakit mereka disembuhkan. Kalau hilang barang, mereka berdoa kepada ahli kubur agar barang yang hilang dikembalikan. Ini antara hajat-hajat kenapa mereka mendekati kubur-kubur ini, kubur-kubur wali-wali, kubur-kubur orang-orang yang soleh, dan kubur-kubur yang tidak bernama tuan-tuan. Jadi ini antara yang dikhawatirkan, ia boleh membawa kepada kerosakan akidah dan kecacatan iman kita. Oleh itu tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita perlu menjauhi amalan memuja kubur dan berdoa kepada ahli kubur. Jadi latihlah diri kita, bila kita berada dalam kesempitan, berada dalam keadaan musibah, berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajar diri kita, didik diri kita. Lebih-lebih lagi bila ada perkara-perkara musibah tuan-tuan, banyakkan istighfar. Istighfar ni bukan hanya bila kita buat dosa tuan-tuan. Orang yang banyak istighfar, antara kelebihan istighfar juga, segala permintaan kita, segala hajat-hajat kita, segala kesusahan kita akan dirungkaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fastaghfiru rabbakum, marilah beristighfarlah kamu semua kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah ni Maha Pengampun. Dan daripada ayat inilah kita lihat ulama membahaskan, menghuraikan bagaimana kekuatan istighfar ini boleh mengkabulkan segala permintaan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta pada makhluk. Ini kan lagi makhluk yang telah mati tuan-tuan. Mintalah kepada pencipta makhluk. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, antara yang dibincangkan juga adalah berdoa kepada orang mati lah. Biasa bila kita berdoa kepada orang mati ni, biasanya kita menghadap kubur. Dan sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ghafir, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Tuhanmu berfirman agar berdoalah kepadaku, nescaya aku kabulkan bagi kamu. Sesungguhnya mereka yang takabur daripada beribadah akan daku, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan yang cukup hina. Jadi ayat ini juga telah jelas kepada kita tuan-tuan, janganlah minta pada makhluk tuan-tuan. Mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku.
ud'uni, faqala rabbukum ud'uni, doalah kepadaku, mintalah kepadaku, nescaya aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, dan disambung lagi, sesungguhnya mereka yang takabur daripada beribadah akan Allah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang hina. Jadi daripada sini daripada ayat ini kita lihat penegasan Allah Subhanahu wa taala mengajar setiap hamba-hambanya dalam apa sekalipun situasi, tuan-tuan, dalam apa pun keadaan susah kita, senang kita, kembalikan balik segala perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah akan membantu kita. Kemudian dalam firman Allah yang lain, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minaz zalimin. Dalam ayat dalam surah Yunus ini Allah juga berfirman, janganlah kamu berdoa selain daripada Allah akan sesuatu yang tidak memberi manfaat. Sebab selain daripada Allah ni pasti tidak akan beri manfaat apa-apa kepada kita, dan tidak memberi apa-apa mudarat kepada kamu, dan dia juga tak boleh bagi mudarat. Dah tak boleh bagi manfaat, lebih-lebih lagi tak boleh mendatangkan mudarat kepada kita. Maka jika kamu melakukan, maka engkau termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi sekali lagi kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya secara direct, tuan-tuan. Apa sekalipun keadaan, didiklah diri kita meminta daripada yang gaib, tuan-tuan, meminta daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta daripada Allah, pasti Allah akan istijabahkan, Allah akan memakbulkan segala permintaan kita. Para ulama berselisih, tuan-tuan, dalam kita berkenaan dengan tawassul, tuan-tuan. Dalam bab tawassul ni sebenarnya adalah berdoa lah, tuan-tuan. Bertawassul ni maknanya kita berdoa, ataupun kita makna cara untuk kita meminta sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala, yang namakan sebagai tawassul, tuan-tuan. Cuma dalam bab tawassul ni, tuan-tuan, yang disepakati oleh semua ulama hanya 3 saja, tuan-tuan. Yang lain daripada 3 ni makna di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh, tuan-tuan. Jadi kita cuba bicara di sini yang dibolehkan. Apakah di antara yang dibolehkan, yang disepakati bahawa tawassul cara ini tidak ada syak padanya? Pertama sekali, tawassul dengan nama Allah dan sifat Allah, tuan-tuan. Sebab tu bila dalam doa, tuan-tuan, kita sebut nama Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, dengan sifat-sifatmu yang mulia, Ya Allah, dengan sifat Rahman dan Rahimmu, Ya Allah, dengan sifat Dzal Jalali wal Ikram, Ya Allah, aku bermohon kepadamu, Ya Allah, agar kau sembuhkan segala penyakitku, Ya Allah. Maksudnya kita bertawassul dengan menyebut akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, tawassul dengan amal yang soleh yang kita lakukan. Maknanya kadang-kadang ada amal-amal soleh, tuan-tuan, yang kita lakukan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu namanya amal soleh. Amal-amal yang kita rasa bahawa amal-amal ni memang kita lakukan memang tulus kerana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur-unsur nak menunjuk-nunjuk, tidak ada unsur-unsur yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, Ya Allah, contohnya tuan-tuan, setiap bulan kita ada membantu seorang yang betul-betul perlukan bantuan, tuan-tuan. Kita bantu dia dengan penuh rasa keikhlasan. Dah bertahun-tahun kita bantu, dan tidak ada seorang pun yang tahu yang kita buat benda tu, tuan-tuan. Kita nak katakan bagaimana tulus tu, tuan-tuan. Tulus antara kita dengan Allah. Orang lain tak tahu. Sebab kalau orang tahu, maknanya unsur-unsur nak riak tu mungkin boleh hinggap dalam diri kita. Ini yang kita buat ni, kita pastikan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut, Ya Allah, Ya Allah, dengan amalanku ini, Ya Allah, yang aku lakukan ini, Ya Allah, hanya senyap kepadamu, Ya Allah, tidak ada selain daripada-Mu, Ya Allah. Apalah kiranya, Ya Allah, kau dengan aku bertawassul dengan amalan-amalan ini, Ya Allah. Jika amalan-amalan ini benar-benar ikhlas hanya kepadamu untuk meraih redha-Mu, Ya Allah, apalah kiranya, Ya Allah,
Engkau sembuhkanlah penyakit yang aku alami ini ya Allah. Yang mana kita bertawassul dengan amal-amal soleh yang kita lakukan tu, tuan-tuan. Jadi maknanya bagaimana tawassul tu, kita sebut amalan tu. Sebut amalan itu dan kita jadikan amalan itu agar Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan ataupun memperkenankan segala hajat kita ataupun menolak segala kemudaratan yang sedang mengancam kita, tuan-tuan. Dan yang ketiga, tawassul dengan orang yang masih hidup. Bermaksud bahawa kita meminta agar orang yang hidup berdoa kepada Allah supaya hajat kita diterima Allah. Ini banyak, tuan-tuan. Ini biasa kita jumpa imam-imam, kan, ataupun ada peribadi-peribadi yang baiklah. Kita rasa dia ni, walaupun dia bukan ustaz, tapi kita rasa dia ni orang soleh. Kita nampak dia seringkali ulang alik pergi masjid. Kita nampak dia suka menderma. Kadang-kadang menderma pun dia tak suka tunjuk-tunjuk pada orang. Kita nampak daripada jauh, dia suruh orang lain untuk bagikan derma itu kepada orang yang sepatutnya. Atau kita dengar cerita orang menceritakan bahawa dia ni banyak menderma dan sebagainya, tuan-tuan. Kita rasa dia memang baik, seorang yang soleh. Jadi kita dekati dia, minta tolong dia dalam solatnya, selepas solat atau ketika dia qiyam, tolong sebutkan nama kita dan segala hajat yang kita perlukan. Kadang-kadang doa kita ni terhalang, tuan-tuan. Sebab kita ni walaupun kita jaga solat, walaupun kita melaksanakan titah perintah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kadang-kadang ada juga benda-benda mungkar yang kita buat yang tak perasan, tuan-tuan. Mungkin orang tak nampak, tapi Allah nampak segala dosa yang kita buat tu. Kadang-kadang dosa tu berjaya kita untuk istighfar dan kita tanggalkan atau kita lepaskan, kita nyahkan dosa tersebut. Ada juga dosa-dosa yang kita tak mampu nak nyahkan, tuan-tuan. Lepas buat kita insaf, lepas tu buat balik, sehingga dia menjadi naktah sauda, sehingga dia menjadi titik-titik hitam yang melekat dalam jiwa kita, tuan-tuan. Jadi sebab itu kenapa bila kita berdoa Allah tak makbulkan lagi, susah nak makbulkan. Dah lama minta pada Allah, Allah tak makbulkan lagi, Allah belum makbulkan lagi, tuan-tuan. Jadi kita berjumpalah dengan orang-orang soleh, tuan-tuan. Mudah-mudahan orang-orang soleh ni boleh menyebabkan segala permintaan kita ni sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara yang dapat kita bincangkanlah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, tuan-tuan, agar kita prihatin dengan ciri-ciri ajaran-ajaran sesat. Dan antara ciri yang kita bincangkan sebentar tadi, satu larangan untuk kita bertawaf di kubur dengan hasrat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi kalau untuk mendekatkan kepada manusia yang telah mati, tuan-tuan. Sebab kita melakukan ibadah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkahi kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam bulan Rabiul Awal ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.